Sekejap je kan? Saya rasa tak sampai 1 jam kan? Kalau kamu tak masuk dalam TIS, saya tak rasa lebih 1 jam, betul tak? Betul. Jadi apa yang kamu buat untuk supaya susu tersebut dapat bertahan lebih lama? Sterilize. Masukkan pastiuran. Pastiuran. Pasteur. Right, good. So pasteur tu Minum kamu je. belajar masa 3 tahun apa? Hah? Minum. Darjah 6. Berapa banyak? Darjah Banyak. 6. Darjah 6. Oh, kagumlah saya dengan korang. Bila-bila je. Pasteur saya belajar waktu tingkatan 2. Korang darjah 6 belajar pasteur. Okey, jadi proses pasteur tu yang biasa je kita buat untuk kekalkan untuk bagi susu tu tahan lama. Alright. Computer science pun tackle pada bahagian proses. Instead of kita tengok satu proses yang panjang, kita pendekkan. So sama juga dengan computer science. Okey, contoh benda proses yang panjang kita pendekkan adalah proses menanam padi sehingga menuaikan hasilnya iaitu beras. So proses tu sangat panjang dan sangat lama, betul tak? Betul. Ya. Betul cikgu. Betul cikgu. Okey. Dan dengan teknologi terkini, proses tersebut dapat diringkaskan, betul tak? Betul. Betul. Contoh? Bagi contoh. Padi hybrid. Padi hybrid. Padi hybrid tu macam mana? Saya tak tahu. Saya pun tak tahu, saya pernah dengar je. Saya pernah dengar kan tu. Saya Saya dengar tak tahu. juga padi hybrid. Tapi saya peduli apa kan, saya makan je beras tu. Saya pernah dengar. Hidroponik cikgu. Hidroponik, padi hidroponik. Padi kena kawasan besar. Mana boleh kau hidroponik dia. Buat sonok-sonok boleh lah. Bukanlah padi, pokok lain. Habis tu? Oh, saya cerita padi sekarang ni. Saya fokus saya padi ya. Okey, contoh proses menghasilkan beras daripada pokok padi yang telah dipendekkan adalah penggunaan Mesin. apa? Dengan penggunaan Jentera. mesin. Jentera tu kan? Jentera apa yang bulat-bulat tu? Kan? Mesin lah pasti. Jadi mesin tu dia telah membantu petani daripada memotong padi kan, dia potong padi kan menggunakan tangan, lepas tu petani dia guna tangan, dia potong pakai parang ke apa, lepas tu dia pergi hempas padi tu kan, hempas pokok padi tu kan, lepas dia hempas pokok padi tu dia buat apa ya? Dia asingkan. Asingkan. Kan? Proses tu proses yang sangat lama, betul tak? Sangat lama dan memerlukan tenaga yang sangat banyak. Jadi dalam computer science kamu juga boleh memendekkan sesetengah proses daripada terlalu lama, mengambil masa terlalu lama kepada hanya dalam masa yang singkat. Apa contoh saya nak bagi ni? Cepat. Apa contoh saya nak bagi ni? Apa contoh yang computer science, benda yang lama, yang memerlukan masa, tiba-tiba boleh jadi pendek. Apa contohnya dalam computer science? Contohnya potong kayu guna gaji, sebaliknya kita guna mesin. Potong kayu guna gaji mesin lah, tapi itu kan computer science. Lagi apakah proses yang lama, taking time, and then datang computer science, dia pendekkan masa tu? Apa contohnya? Aiskrim. Berjalan pergi kerja. Hantar surat.
Yang Ini tekan Email. Surat. Hantar surat sekarang pakai email. cikgu Okay, yang good. tekan Lagi? keyboard. Tekan Ah, keyboard. Huruf. Keyboard. Dulu Kan, typewriter, sekarang keyboard. mungkin Macam tu. kan kena tekan banyak button untuk keluarkan satu simbol. Tapi untuk macam Betul. save ke, enter ke, tab ke. Tapi sekarang kan kita just tekan dekat satu button and then benda tu terus. Okay, good. Good. Betul. Betul. Itu contoh yang betul dalam computer science. Kita akan simplify kan. Benda tu dah simple pun. Kita simplify kan lagi. Dahsyat kan computer science. Betul lah. Shit. Sampai tahap ada satu butang. Segala-galanya disediakan untuk kamu. Lepas ni kamu Cikgu. celik mata, kamu tekan satu butang. Ya, apa dia? Ada orang kata agenda Yahudi. Betul ke? Okey lah, saya akui lah. Itu agenda saya supaya kamu semua malas, gemuk dan juga tak produktif. So adakah agenda Yahudi? Saya pun tak nampak mana Yahudi sini. Kan, bila kamu bangun tidur, kamu tekan satu butang, komputer uruskan semua benda dalam hidup kamu. Lepas tu kamu pun tidur. Apakah makna hidup kamu dah sekarang ni? Apakah makna hidup kamu sebagai manusia kalau semua benda senang? Tapi ya, kita apa dia? Betul. Tapi dalam kamu rasa senang, kamu rasa senang kan? Ada juga orang yang susah. Betul tak? Betul. Betul. Jadi maknanya kamu sebagai computer scientist tak berjaya lah nanti. Betul. Ya, cikgu. Jadi masih banyak masalah yang kamu perlu selesaikan. Dia bukan terhad kepada diri kita je tau. Dia benda yang kita buat ni mesti membawa keamanan sejagat tau. Mesti memberikan benefit kepada others. Kepada mana-mana pihak, tak kisahlah dia Yahudi ke bukan. Jadi apa yang kamu kaji mesti membawa faedah. Akhirnya dia membawa faedah. Kenapa? Dulu kita nak type persamaan linear. Contoh macam mana? Persamaan linear ke? Okeylah, kita nak kira saiz kuboid punyalah susah kan. Sekarang dengan menggunakan aplikasi saya, ambil saja gambar kuboid ke gambar kotak ke apa, saya punya aplikasi boleh mengira saiz barang-barang tersebut secara automatik. So proses yang panjang kamu pendekkan, dan itu adalah salah satu contribution yang akan kamu Cikgu. So, masalah kajian dari segi proses ni biasanya kita namakan, sebentar ya, saya ada call. Hello. Dengar ke? Dengar semua? Alamak. Tengah ke? Tapi dia sangkut-sangkut. Dengar semua? Dia sangkut-sangkut je. Okey. Ada Cikgu Don telefon saya tadi. Solah. Okey. Okey, saya cakap apalah sekali tadi? Aplikasi kuboid. Aplikasi untuk mengira saiz kuboid kan? Lepas tu, kan, proses yang panjang jadi pendek hanya dengan snap satu gambar, betul tak? Betul. Okey, Betul. masuklah kamu main
Kamu main handphone kamu. Apa ni? Kamu main handphone kamu ni kamu nak screenshot. Kamu tekan 2 button ke kamu ketuk screen tu? Untuk screen. Touch screen. Dulu. Tekan Kita tekan button. 2 button kan. Dulu. Button yang apa? Volume down dengan switch on off tu kan. Betul. Sekarang kamu hanya ketuk pada screen tu 2 kali dan dia akan screenshot. Nampak tak? Itu adalah satu penambahbaikan yang baru tu. Mana kamu lagi suka? Oh, lagi best. Lagi senang kan? Betul. Bayangkan semua benda yang dah senang lagi. Dah senang lagi. Dah senang lagi. Dah senang lagi. Sampai bila tak tahu Allah. Benda-benda itulah yang kamu akan hadapi, yang akan kamu buat dalam computer science. Anyway, next. Okay, jadi dalam computer science proses ni kita namakan dia sebagai algoritma. Algoritma biasa kan dengar algoritma. Yes. Biasa kan dengar algoritma. Kita dah tak ingat, betul-betul tak ingat. Tak ingat ego. Kurang Ya. ya, kurang. Correct. Ya betul kau ni. Okay, kamu tak ingat algoritma. Jadi macam mana saya nak tunjukkan algoritma. Algoritma ni Catali biasa tak? Catali. Tahu. Oh, tahu. Dia ada keluar masuk pilihan. Catali first kali okey, Input, output. masukkan input, masukkan nama. Okey, lepas tu Anak panah. anak panah. Lepas tu proses apa? Ni kan apa ni, output. Kan keluarkan output balik. So itu adalah algoritma paling singkat, paling pendek pun. Maknanya kamu dapatkan input dan benda yang right. So algoritma ni kita akan buat balik. Kamu akan buat lah. Then kamu buka sekolah esok kan. Kita akan buat seorang demi seorang. Mungkin berkumpulan. Dia akan buat presentation. Kamu akan bagi contoh. Contoh situasi semasa. Situasi semasa untuk pengiraan kuboid. Pengiraan kuboid contoh. Kuboid ni dibentuk apa lupa pula Kotak. saya beri contoh. Kuboid ni segi 4 panjang. Kotak panjang Betul. Segi 4 kan? Segi 4 tepat. Segi 4 tepat kan? Okey, jadi kamu perlu dapatkan, kamu akan buat kalkulator. Let's say kamu dapat buat kalkulator. Kuboid tu kamu dapatkan panjang dia, lepas tu kamu dapatkan lebar dia dan juga tinggi, kan? Okey, itu adalah cara manual. Lepas tu kamu masukkan, dah dapat tu, kamu masukkan dalam sistem proses. Prosesnya adalah panjang darab dengan lebar, darab dengan tinggi, kan? Lepas tu kamu dapatlah size. Betul. Masalah timbul bila orang malas nak masukkan. Orang malas. Okey. Masalah timbul bila orang malas nak buat calculation. Orang malas nak ambil. Saya malas lah saya malas lah nak ukur guna. Jadi bila timbul malas ukur guna baris, itu adalah satu masalah. Tapi proses ke dari segi mendapatkan input. Nampak?
Masalah tu timbul dari segi proses ke dari segi input? Proses. 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 Proses dia sama ni, sama je kan, proses jarak kan, panjang, lebar dan juga tinggi, betul tak? Itu proses. Sekarang ni saya malas nak masalah, jadi masalah tu akan jatuh pada masalah proses ke masalah input, dapatkan input. Tak dapat lagi, tak dapat tangkap lagi. Proses. Input ego. Input. Input lah. Input kan. Jadi disebabkan oleh kemalasan kamu, maka input lah. Input betul. Disebabkan oleh kemalasan tersebut, maka terhasillah idea cipta satu kalkulator berdasarkan gambar. So gambar, kamu ambil gambar kuboid dan dia akan calculate directly untuk kamu. So bila kamu buat aplikasi tersebut, maka proses input dan juga proses telah pun dimudahkan dan hasil akhirnya adalah output. Outputnya adalah saiz kuboid tersebut. Tepat ataupun tidak, itu cerita nombor 2. Nampak tak? Okey, kamu ambil. Okey, kamu dah cerita aplikasi. Kamu cerita aplikasi, lepas tu kamu ambil handphone. Alamak, handphone saya ni. Tak nampak Okey. Alright. Kamu ambil handphone, lepas tu kamu ambil gambar. Kan, kamu ambil gambar. Pap. Kemudian keluarlah report. Oh, okey, saiz kuboid ni sekian. Maka itu adalah satu produk baru yang kamu hasilkan. Okey, jadi engine dia adalah asas algoritma. Engine dia adalah pengiraan tersebut lah. Pengiraan kepada saiz kotak tersebut. Itu adalah engine dia yang biasa. Okey, next. Okey, kamu dah cari masalah di proses, dah faham. Jadi apakah sifat-sifat masalah kajian? Okey, sifat-sifat ni, sifat-sifat dia, kamu mestilah adalah satu permasalahan kajian kamu, mestilah satu benda yang kamu tetapkan tau. Kamu mesti, benda sangat penting. Sebab kalau kamu dah tahu masalah, maka kamu tahu jalan kerja dia untuk selesaikan masalah tersebut. Sebagai contoh, paip bocor. Masalahnya paip tu bocor. Tapi apa yang kamu buat adalah kamu beli simen, kamu simen batu tu. Simen paip tu. Adakah masalah tersebut akan selesai? Hah? Adakah? Tak ego. Tak. Guna pipe. Benda yang kamu perlu buat adalah beli paip baru, bukan pergi beli simen, kan? Betul. Jadi bila sesalah kamu dah identify masalah, okey masalah. Masalah kamu dah okey, masalah utama pipe. Maka beli pipe baru. Kamu pun belilah. Gunalah apa perengkoh pipe lah, spana lah, pelayar lah nak tukarkan pipe tersebut. And then okey, benda ni adalah proses yang berulang Kamu nak cari masalah pun benda ni pun benda yang berulang dan diperbetulkan skop dia supaya objektif dia secara praktikal dan dan dalam masa yang sesuai, dan juga kamu boleh buat satu fine tuning Okey, apa maksud fine tuning? Okey. Kalau saya cerita computer science mungkin macam tak berapa nampak, tapi saya cerita pasal pipe tadi. Okey. Masalah pipe tu pili perlu ditukar. So benda yang kamu boleh buat apa dia? Okey, scope pipe. Jenis pipe tu mungkin jenis type A bukan type B, tapi kamu pergi kedai, kamu beli type B. So bila type B kamu balik rumah kamu matchkan balik, ni tak sama dia punya alur kan. Tak sama alur dia. Okey. So benda kamu terpaksa ulang balik untuk betulkan produk jenis pipe yang macam mana, and then kamu dapatkan yang betul-betul pipe yang betul-betul sama, kan? Jadi proses tersebut adalah berulang.
Kemudian kalau kamu tengok pipe, okey pipe. Okey, berapa lama boleh siapkan benda ni kan? Sekejap je, dalam 5 minit selesai lah bila barang ada kan. Biasanya macam itulah. Tapi dalam had-had masa tertentu lah, takkan 3-4 hari orang selesaikan benda tu kan? Tukar pipe je. Jadi objektif kamu memang kena praktikal. Maknanya objektif kamu, okey, masalah yang ada tu pipe, objektif kamu adalah menyelesaikan masalah pipe ataupun menyelesaikan masalah pipe bocor dan dalam masa yang baik, dalam masa yang pendek, and then penalaan halus. Okey, fine tuning. Fine tuning ni okey, macam cerita tadi tu lah. Dia punya alur pada pipe tu tak sama kan. Jadi itu adalah benda-benda yang halus yang mana kamu kena tune, kamu kena betul. Okey, kamu pergi kedai balik, kamu cari alur yang sesuai. So itu adalah perkara-perkara yang mana menjadikan masalah tersebut besar. Masalah besarnya adalah tukar pipe. Tapi bila nak tukar pipe tu, apakah benda-benda yang kamu kena kenal pasti, yang kamu kena identify. Kamu kena tahu benda ni gunanya untuk ini. Perengkoh pipe adalah untuk membengkokkan, membuka pipe. Bukan kamu guna screwdriver. Ada screwdriver pergi guna untuk buka pipe, betul ke? Tak. Tak masuk akal. Jadi pemilihan alatan yang betul juga menjadi satu masalah kepada kamu, pun perlu diperhatikan. So, sebagai permulaan, biasanya lah macam kita ni budak baru belajar ni kan, kita tak pernah tukar pipe ni, first time tukar pipe ni kan. So kita buat try and error. Kita mau pergilah kedai, uncle saya nak pipe besi. Pipe besi saiz mana? Mana-mana lah. Nampak? Mana-mana lah. Okey, dia pun bagi satu dan kamu bayar, kamu balik rumah. So kamu pun try lah. Tak masuk. Sebab apa? Tak sama saiz. Jadi ini adalah satu proses, try and error adalah satu proses yang kamu terpaksa meneroka macam mana nak selesaikan masalah tersebut. Dan bila kamu dah dapat try and error, benda ni tak boleh dilakukan secara membuta tuli. Dia mesti ada petunjuk-petunjuk tertentu yang khusus yang kamu kena ikut. Maknanya kalau saiz alur dia macam tu, jadi kamu pun pergilah sana, kamu carilah, mintalah dia yang saiz sedemikian. Bukannya kamu lantaklah, pakai je lah, pilih pipe bomba. Sesuai ke tak sesuai? Pipe dapur kamu pakai pipe bomba, mana membuta tuli lah. Tak boleh macam tu kan. Ini adalah ciri-ciri, sifat-sifat yang masalah kajian yang kamu kena sentiasa pegang. Dia tak boleh membuta tuli. Dia try and error okey, meneroka okey, tapi membuta tuli itu nampak bodoh sangatlah. Kemudian memerlukan perancangan jangka pendek dan juga jangka panjang. Okey, kamu rancang untuk tukar temporary ke, ataupun kamu nak beli yang sangat moden supaya boleh pakai lama. Itu adalah antara perkara-perkara yang kamu kena ambil kira dalam kajian kamu. So masalahnya, pipe ni kalau pakai yang murah, dia tak tahan lama. So jangka masa pendek boleh lah, tapi kalau jangka masa panjang kau kena tukar juga. So waktu tu kamu rancang dari segi kewangan, dari segi masa kan. Kamu nak beli produk yang bagus tu tak ada kedai dekat, dia kedai jauh sikit. Jadi benda-benda tu diambil kira dalam kajian kamu, dalam menyelesaikan masalah kamu. Ya, setakat ni. Clear cikgu. Okey. Boleh go. So far so good. Boleh cikgu. Boleh. Saya kan tak boleh bagi contoh tau. Sains komputer, kalau kamu tak depan saya menghadap komputer, dia akan jadi macam isu dia bila macam mana isunya bila saya tak nampak masalah kamu, jadi saya terpaksa bagi masalah yang ringkas-ringkas, masalah yang sekeliling kamu. Termasuklah assignment minggu lepas. Assignment minggu lepas memang saya nyatakan adalah untuk assignment minggu lepas
Dia untuk kamu tengok masalah di sekitar kamu yang kamu boleh atasi. Tapi dalam pemikiran computer science, dia tak boleh kamu masalah sekarang kita kekurangan sabun, jadi kita buat sabun menggunakan minyak masak. Itu betul, tapi tapi itu bukan domain computer science, itu dalam domain biologi ataupun kimia. Okey, siapa yang pernah buat sabun guna minyak masak? Angkat tangan. Guna minyak tapi tak guna minyak masak. Minyak apa? Argan. Lagi berkualiti. Bangsawan ni lah. Mana ada. Okey. Bagus. At least kamu pernah buat lah kan. And then ciri-ciri persoalan kajian yang baik. Okey, ciri-ciri dia ada beberapa ciri-ciri. Persoalan kajian ni mestilah boleh isu sebenar isu di sekeliling kamu Isu sebenar ni betul cikgu. Jiran saya dia nak jual kereta tapi dia tak ada tempat nak jual kereta. So saya buatlah aplikasi jual kereta. Okey, isu sebenar dia boleh ditentu sahkan. Maknanya kamu boleh sahkan betul ke menjual kereta tu, jiran kamu nak jual kereta tu satu keperluan. Jadi bila kamu dapat tentu sahkan situasi tersebut, kamu buatlah satu hipotesis yang mana hipotesis menyatakan bahawa dengan aplikasi kamu yang baru, kereta jiran kamu dapat dijual. Jadi ataupun kamu tengok dekat dalam internet apakah orang guna, apakah teknik-teknik lain yang orang guna untuk jual kereta, dan adakah berbaloi untuk kamu buat satu aplikasi sedangkan dah ada banyak aplikasi lain yang turut sama menjual kereta. Nampak? Soalan-soalan yang kamu kaji mestilah soalan yang berbaloi untuk kamu buat. Kalau benda tu tak berbaloi, dah ada orang buat, dia tak berbaloi untuk kamu copy paste. Maknanya kamu tiru bulat-bulat benda tu, tak berbaloi. Kita buat something else. Ada banyak lagi masalah dalam dunia ni. Jadi bila banyak masalah, adakah soalan pertama dia adakah berbaloi untuk kamu kaji. Kemudian soalan yang baik juga mestilah berkaitan dengan pengetahuan sedia ada, yang mana bila diteroka, bila diuji dan dapat menyelesaikan masalah tersebut, maka pengetahuan yang ada kan dalam menyelesaikan masalah tersebut mungkin dapat sedikit sebanyak membantu kamu untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Okey, dan kemudian bila kamu nak buat sesuatu yang baru tu, kamu mestilah faham apa yang kamu nak buat. Apakah analisis yang kamu lakukan untuk menyatakan masalah tersebut adalah penting untuk kita selesaikan. Jadi dengan data yang kamu kutip kan, dengan peralatan yang cukup dan juga teknik yang kamu ada, teknik yang kamu tahu, maka kamu pun boleh menghasilkan satu aplikasi yang sesuai. Dan juga dengan aplikasi tersebut, ini yang kita seronok, kita boleh share pengetahuan kamu tu dengan satu dunia. Macam mana kita nak share dengan satu dunia? Kita masuklah pertandingan. Betul tak baru-baru ni Toyota ada buka pertandingan reka cipta? Tak tahu kan? Pertandingan reka cipta tu, kalau saya kenal kamu, saya akan suruh kamu masuk dah. Tapi dah terlepas dah, tarikh tutup dah. Silap saya dia punya hadiah RM50,000 tempat pertama. Share dengan 4 orang. Cikgu tak ada dalam tu. Cikgu tak boleh jadi sebagai peserta. Cikgu hanya sebagai guru penasihat. Dan guru penasihat hadiahnya hanya RM3,000 je. Korang dapat RM50,000, seorang joli katak dalam RM12,000. Saya dapat RM3,000 je. Benda-benda ni lah yang kita kalau ada berpeluang, kita berpotensi dan kajian kita ada potensi untuk dimajukan ke hadapan, kita masuk pertandingan.
Itu sahaja cara-caranya untuk kita buat duit dengan cara yang cepat masuk pertandingan. Kalau kamu nak jual produk kamu tu tak bila-bila lah kan, nak siapa nak beli kan. Jadi kita masuk pertandingan kan. Okey. Next, pembinaan permasalahan kajian. Okey. Bila kamu nak bina masalah kajian okey, masalah kajian adakah sebagai contoh adakah vaksin baru dapat dapat menyelesaikan isu penyakit COVID-19. Okey, masalah dia adalah adakah vaksin baru dapat menyelesaikan isu COVID-19. So, macam mana kamu nak bina masalahnya? Masalah tersebut adalah dengan cara mempunyai penyakit berfikir secara skeptikal. Kamu tahu tak skeptikal? Tidak. Tak tahu cikgu. Tak tahu Okey, skeptik skeptik ni macam ni. Okey, kamu balik sekolah esok, pengetua akan cakap kamu, let's say ni cerita rekaan Mengetua cakap kamu, pelajar-pelajar yang ada sekarang yang dah balik ke kampus, waktu makan tengah hari kita buat 2 sesi, satu untuk upper form, satu untuk lower form. So kenapa nak buat upper form, lower form? Supaya kita dapat buat penjarakan sosial yang lebih berkesan. Kan tak adalah semua berebut-rebut nak makan tengah hari. Jadi kamu pun skeptik, iya ke pengetua punya teknik untuk mengelakkan jangkitan COVID-19 tu berkesan dengan cara tersebut. Nampak tak? Betul lah, skeptik. Oh, betul. Kan? Betul lah, skeptik. Betul ke kaedah tu berkesan? Tak bukan ragu-ragu. Boleh juga kamu ragu-ragu, tapi skeptik ni kamu mempersoalkan. Kamu nak mempersoalkan kaedah lama, kaedah yang dicadangkan atau kaedah sedia ada. Kamu persoalkan, betul ke kaedah tersebut betul? Betul ke dia betul? Macam tu ke? Betul ke kaedah tersebut berkesan? Macam manalah. Jadi itu adalah satu penyakit skeptik yang mana setiap saintis memang ada. Betul ke apa kau cakap? Ke kau tipu? Itulah benda skeptik, penyakit skeptik tu. Betul ke berkesan? Betul ke boleh kaya? Skeptik lah. Betul ke dapat selesaikan masalah? Sahabat kita yang tengah kuarantin tu kan, betul ke? Faham? Jadi benda-benda adakah betul? Jadi biasanya kita ada 2 persoalan lah yang kita nak jawab. Okey, soalannya adalah apakah isu besar yang akan kamu siasat? Maknanya isu besar, isunya kita ni tak cukup makan ni. Macam mana kita nak kita nak kenyangkan perut kita kan? Adakah satu dengan cara kita order Foodpanda masuk dekat maktab, ataupun yang kedua kita minta makcik dia orang makan Dewan Selera, makcik Dewan Selera masak untuk kita, special lah untuk 5 orang kan, ataupun tapi kita bayar extra, ataupun adakah dengan cara curi masak Maggi. Korang kan tak boleh makan Maggi kan. Jadi apakah soalan, adakah isu tu dapat isu apakah kamu dapat identify ataupun identify lah masalah ataupun isu besar yang kamu nak selesaikan tu. Dan kemudian apa benda yang mula-mula perlu kamu lakukan untuk mengatasi isu tersebut, dan juga kamu mungkin boleh merangka hasil akhir yang kamu harapkan. Okey, sebagai contoh, cerita pasal lapar tadi lah. Lapar kan, kamu kat asrama lapar kan. Okey, apakah yang mula-mula kamu nak buat untuk atasi masalah tersebut? Lapar ni, kau ada duit tak? Kau tanya duit dulu. So duit adalah benda yang pertama kamu tanya pada sahabat kamu. Okey, ada duit, tak ada duit. Okey, ada duit,
Then kita guna Foodpanda boleh. Foodpanda boleh masuk ke? Handphone tak ada. Jadi handphone tak ada, kamu pun jumpalah cikgu yang baik hati untuk sediakan Foodpanda untuk kamu. So luckily kamu dapat. Tapi katakanlah dah tengah malam kot. Kan dah tengah malam. So apa benda yang boleh kamu lakukan untuk mengatasi masalah lapar tu kan? So kita masak Maggi. Dan hasil akhir yang kamu harapkan, kamu kenyang untuk tidur lah. Betul tak? Betul kan? Betul. Betul. Perkara biasa lah. Saya duduk asrama dulu kan. Okay, macam mana nak ambil air panas. Air panas sekarang korang ada kowe. Zaman saya mana ada kowe. Zaman saya pergi curi-curi masuk dia orang makan, masak pakai heater tu. Itu waktu saya. Apakah hasil akhirnya air panas campur dengan Maggi makan. Okay, worst case scenario dia orang makan berkunci ataupun guard tengah lalu. Masak je lah Maggi tu dengan air sejuk pakai pipe waktu zaman saya. Sangat-sangat menyedihkan bandingan zaman kamu semua. Itu adalah antara perkara-perkara ataupun masalah-masalah yang perlu kamu selesaikan pada masa kini. Jadi kalau yang dah jawab assignment minggu lepas tu tak apa, saya akan buat penilaian. Cuma assignment yang cuma kalau yang belum jawab tu cubalah untuk jawab dengan cara yang terbaik. Okey. Kemudian kenapa penting aktiviti awal spesifik. Spesifik ni maksudnya kamu ada pemikiran skeptik. Yang kedua, kamu kena tahu perkara-perkara awal yang kamu perlu kutip. Dia supaya kamu kekal fokus untuk selesaikan masalah tersebut. Faham? Kenapa? Cerita lapar tadi lah. Cerita lapar dia. Okey, fokus. Kamu fokus. Kamu nak kenyang, nak makan ni. Nak makan apa tak tahu. Okey, duit ada yang ada yang tak ada. Okey, kalau ada kita boleh pool duit, kita order Foodpanda. Tapi malang ni dah tengah malam. Jadi tak ada orang dah cikgu boleh tolong dan juga tak ada Foodpanda pun dah malam kan. Jadi masalah kedua, okey, untuk kamu kekal fokus, lapar ni betul ni. Gigil lah lapar ni. Okey. Jadi bila kamu tahu apa yang kamu nak, plan A tak jadi, plan B, okey kita tukar pada plan B, maknanya kamu kekal bermotivasi untuk mencapai sasaran, untuk kenyang. Jadi bila kamu meneroka masalah ni kan, bila kamu teroka masalah lapar ni kan, kamu rasa menarik tak? Menarik tak untuk bukan untuk dikaji, bukan saja untuk dikaji, malah untuk dicarikan jawapan ataupun untuk dicarikan apakah hasil akhir yang kamu harapkan, betul tak? Seronok, menarik tak? Plan A tak jadi, plan B pula, plan B tak jadi, plan C. Sampai kamu dapat makan. Menarik tak benda tu? Menarik kot. Kalau akhir tak dapat makan macam mana? Kesiannya. Beritahu saya lah, nanti saya belanja makan. Tapi biasanya dapat makan kan? Dapat. Dapat? Biskut member ke biskut kan? Kawan-kawan dia bawa biskut kan? Dia kasih pencang. Bubur. Macam mana? Bubur? Bubur Macam mana buat instant. bubur? Oh, ada jual kan? Ada. Sedap Ada ke? cikgu. Tak sedap lah, tapi boleh lah kan, nak kenyang sampai tu tidur kan. Mami Nanti ke hari mami? esok kan. Mami, Kalau mami habis macam mana? Dah kena rebat dengan member. Bos. Mami Tidur je lah. rembat balik ke? Rembat balik. Rembat balik. Terembat balik. Macam zaman saya dulu, kita orang buka dia orang makan, tengok tin biskut tau. Epik. Okey. Jadi benda-benda ni lah yang akan kamu buat, dan dalam computer science kamu akan merancang, membaca dan mengatur cara. Itulah benda yang membezakan computer science dengan sains biasa ataupun sains sosial. Kamu akan mengatur cara.
Maknanya kamu akan buat satu aplikasi. Itulah aplikasi itulah yang akan menjadi kamu punya produk akhir. Yang mana produk akhir tu mungkin perlu diuji ya, mungkin dapat membantu ataupun mungkin tak dapat membantu, ataupun mungkin dapat membantu sebahagian daripada urusan hidup manusia. Okay. And then kita dalam nak bina masalah kajian ni, kita juga belajar dalam melaksanakan, belajar dalam pelaksanaan. Maknanya macam mana kamu, apa maksud belajar dalam pelaksanaan? Strategi dia adalah kamu tengok projek yang ada dan kamu cuba buat semula. Untuk melihat kemampuan projek tersebut. Maknanya kalau kamu tengok orang lain dah buat projek tu, tapi kamu rasa projek tu okey, tapi betul ke kuat? Kamu rasa macam tipu je kan? So kamu pun buat semula. Jadi bila buat semula, kamu pun dapat perhatikan kenapa kamu punya struktur tak kukuh, kenapa terlalu banyak ralat kan, error kan. Jadi kamu dapat menilai kemampuan projek. Adakah projek yang orang buat tu tipu, ataupun dia buat betul tapi aku yang tak dapat buat. So itu adalah cara kamu belajar sambil melaksanakan program lah atau cara. Then kamu juga boleh muat turun ataupun download atau cara sedia ada, dan juga buat analisis yang sama. Maksud analisis yang sama ni termasuklah dari segi dari segi efisiensi kan, adakah berkesan kan, keberkesanan dia adakah tak berkesan ke. Jadi kamu boleh tahu, program and projek dia ni taklah berkesan dekat Gemencih tapi berkesan dekat Sungai Besar. Nampak? Itu adalah antara cara-cara kamu boleh belajar dalam melaksanakan. And then ataupun kamu boleh juga buat projek baru daripada scratch. Maknanya kamu laka, kamu design, kamu tengok keperluan, buat analisis keperluan, and then kamu atur cara, kamu code dia, and then kamu test. Boleh berkesan ke tak berkesan. So projek baru dari lakaran. Ini adalah 3 kaedah, 3 teknik untuk kamu menghasilkan sesuatu produk dalam komputer ataupun satu aplikasi. Dan juga dengan aktiviti-aktiviti ni kan, bila kamu dah buat aktiviti ni, maknanya kamu dah ada pengalaman. Kamu dah faham kenapa jadi, kenapa tak jadi, kenapa error berlaku, kenapa error tak berlaku. Jadi sebab apa kaedah? Sebab kaedah tu kamu dah test lah. Kamu dah test lah kaedah tu, macam tak jadi ni, salah tu coding tu. Jadi benda-benda itulah yang akan membina kemahiran kamu dan sekaligus akan membuka ruang yang besar untuk kamu buat penambahbaikan. Sebagai contoh tadi Lazada, dia tak jual makanan, dia jual barang-barang kan. Tapi kamu perlukan satu program yang ataupun satu sistem yang dapat menjual makanan, yang mana bila penambahbaikan bila kamu tahu okey sistem Lazada macam ni, so kamu buat penambahbaikan supaya support kamu punya keperluan ataupun support kamu punya selesaikan masalah kamu. Masalahnya adalah order makan. Okay. Any questions? No. Cikgu, Ya. pada pendapat cikgu, berfikiran skeptikal ni negatif ke tak? Fikiran skeptikal Atau negatif kalau ke tidak? berlebihan, macam kebelebihan tak apa ke? Good question. Very, very good question. Skeptik, kamu boleh skeptik dengan kritik. Kritik, kutuk adalah perkara yang berbeza ya. Skeptik, kritik, kutuk, hina adalah perkara berbeza. Sebab apa? Skeptik dia akan datang sekali dengan apa kata kita tambah baik. Faham tak? Skeptik betul ke dia punya ni tak
dia punya ni masalah ni selesai. Tapi ini selesai ke? Nampak tak? Jadi bila kamu berfikir secara skeptik, dia akan membuatkan kamu punya pemikiran sentiasa ke hadapan. Sentiasa ada benda yang kamu nak selesaikan. Berbanding yang kutuk, apalah benda tu, makan nasi asing pula kan. Bukannya kita orang kat luar pun, keluar pun yang keluar cikgu-cikgu, staff. Nampak? Beza kutuk dengan kritik. Dengan skeptik. Kritik macam mana pula kritik. Okey, kritik ni kritik pun kritik dengan skeptik tak boleh juga kata sama, tapi saya rasa kamu boleh kok Google term dia ke, kritik dengan skeptik. Skeptik ni masalah tu selesai ke tak selesai, tapi kritik ni masalah tu mungkin dapat kritik ni bila kamu ada idea tapi kamu tahu orang lain tu dah ada idea lain, idea dia untuk selesaikan satu masalah. So kamu kritik dia. Kamu kata dia, kenapa engkau guna kaedah tu? Ada kaedah lain lah, lagi cepat, lagi laju kan. Nampak? Itu kritik. So kritik, biasanya critical thinking ni datang dengan pun positif juga supaya kamu dapat, kamu mungkin ada idea yang lain yang lebih baik. Tapi skeptik ni kamu mempersoalkan tindakan tersebut. Betul ke dia punya kaedah tu cepat? Kalau kaedah tu kita apply dekat tempat lain cepat tak? Ke tak boleh function terus? Nampak tu skeptik. So kritik adalah kamu ada idea lain yang lebih baik dan orang lain dah buat dah satu produk dia, tapi kamu persoalkan produk dia dan kamu baiki idea kamu sendiri. Kutuk pula, kutuk biasalah. Kamu kutuklah kamu punya pengetua tu. Kan, sebab apa dia punya arahan, kamu kutuk, kamu tak puas hati, kamu lapar kan. Melapar, saya nak makan cepat dah. Apa hal pula pengetua buat macam tu. Jadi itu adalah benda kutuk. Tapi kalau keji, hina, dia dah jadi lain cerita. Nampak? Okey. Nampak. Let's go. So menjawab ke soalan kamu tadi? Menjawab dengan tepat. Positif ke negatif? Ke arah positif, tapi boleh nampak macam boleh jadi negatif. Terima kasih cikgu. Boleh jadi gaduh kan? Okey. Kita tamatkan minggu ni insya-Allah kita tak ada assignment, tapi saya akan bawa dua lecture, akan ada hasil, kamu akan hasilkan sesuatu untuk dalam based on dua lecture ni. So kita akhiri dengan tasbih apa? Ya Allah. Tasbih Farah dan juga surah Al-Ikhlas. Bacalah beramai-ramai. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Stay safe tau cikgu. Terima kasih cikgu. Okey.